saya nanti bila masuk majlis ilmu, saya nak niatkan, ya Allah, kalaulah diterima ibadahku datang ke majlis ilmu ni, ya Allah, semoga pahalanya bagi juga kepada mak saya yang sudah meninggal dunia, pak saya yang sudah meninggal dunia. Rangkumkan semua tu. Berapa dah? 11 lah pahala kita. Tuan-tuan, tambah lagi. Masya Allah. Itulah dia. Dengan niat je pun perbuatan sama je. Ya, banyakkan niat supaya pahala itu lebih banyak. Ini tadi yang dibaca Syekh kita tadi, Allah tahu apa yang dalam hati. Kalau Allah tahu, biar kita yang baik-baik. Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa an taqdiya hajatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyyatul islam wa tahiyyatul islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin, wa ila jami'il muslimin wal muslimat, wa khususan ila ruhil imam al-Ghazali rahimahullah, wa ila ruhil imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, wa ila صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله، وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah, wa ila Syekhina Kiai Haji Abdul Rahim Jahari Al-Banjari Al-Makki. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk pengajian kitab Qalbun Salim, dan kitab ini berkenaan dengan tasawuf. Kalau ditanya orang, kenapa kita belajar tasawuf? Dijawab, sebab rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Boleh tolong membacakan? Bawa di sini, Syekh. Duduk sini tak? Boleh tolong bacakan nanti. Ada yang ada mana? Apa khabar? Tak ada kelas hari ni. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kalau orang tanya kenapa kita belajar tasawuf, ingat lagi cara jawabnya. Sebab rukun agama ada 3. Salah satunya adalah tasawuf. Itu jawapan pertama, ya. Ada orang tanya, kamu baca apa sekarang? Kitab di Masjid Al-Khairiyah. Dijawab kitab tasawuf. Kalau orang tanya kenapa perlu belajar tasawuf, dijawab kerana tasawuf adalah salah satu rukun daripada rukun agama. Rukun agama ada berapa? 3. 1, tauhid.
2 fiqah, 3 tasawuf. Itu jawapan yang pertama ya. Yang kedua, kita belajar tasawuf sebab satu, untuk memantapkan akidah. 2, untuk memagari fiqah. Cukup 2 jawapan itu. Saya ulang balik, kalau boleh ni tulis di depan buku kita ni. Ni kalau boleh yang saya sebut ni depan buku kita ni tulis supaya jangan lupa. Ketika ditanya orang, kenapa belajar tasawuf? Contohnya orang tanya, kamu baca apa? Kamu baca kitab apa di Masjid Al-Khairiyah? Dijawab, kitab Qalbun Salim. Kitab tu tentang apa? Tentang tasawuf. Orang pun tanya, kenapa belajar tasawuf? Jawab 2. 1, kerana tasawuf adalah salah satu daripada 3 rukun agama. Barulah kita syarah lagi. Rukun agama tu ada 3, iaitu akidah, fiqah dan tasawuf. Kan salah satu daripadanya tasawuf tadi tu. 2, tasawuf memantapkan akidah dan memagari fiqah. Itu penting. Boleh ya? Di mana-mana bawalah jawapan ini, insya-Allah. Baik. Kita ulang lagi. Kenapa belajar tasawuf? Kerana tasawuf adalah salah satu daripada 3 rukun agama. Rukun agama ada akidah, fiqah dan tasawuf. 2, belajar tasawuf untuk memantapkan akidah dan memagari fiqah. Apa maksudnya kita belajar akidah? Allah ada wujud. Itu sekadar tahu saja. Untuk merasai keberadaan Allah mesti dengan ilmu tasawuf. Contoh, Allah mendengar apapun yang kita ucapkan. Itu ilmu tauhid bagus. Tapi kadang-kadang kita mengumpat orang juga, mengata orang juga. Itu. Jadi diajar dalam ilmu tasawuf jangan mengata orang, jangan mengumpat orang. Itu jadinya memantapkan akidah. Bila kita sembahyang, contohnya kita rasa sedap bila ditimpa musibah. Kita tahu belajar tauhid Allah ada, tapi kadang-kadang tak sabar juga kita, mengeluh juga. Bila tasawuf, dia tenangkan hati kita supaya lebih mantap akidah. Yang kedua, memagari fiqah. Kita dah solat dah, tapi tak dipagari. Akhirnya malam tadi qiyamul lail, pagi ni cerita dengan orang, malam tadi saya qiyamul lail. Itu namanya sum'ah. Bila sum'ah habis pahala, tak pun kita bersedekah. Kemudian riya, tunjuk-tunjuk dengan orang, habis pahalanya. Beramal tetapi hasad dengki dengan orang. Hasad tu kan memakan pahala amalan. Kita belajar jangan riya, jangan sum'ah, jangan hasad. Tu ilmu apa namanya? Ilmu tasawuf. Tolong pegang ini sampai bila-bila ya. Alhamdulillah pagi ini kita ada syekh kita datang jauh daripada Ceras. Jadi beliau akan bantu saya nanti membaca apa yang kita berhenti. Itu muka surat berapa kita berhenti? Itu ya, 29. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 29. Nanti saya akan bacakan yang Arab, saya kita baca yang Melayu ya. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 29. Ada kitabnya? Ada. Ya. 28. 28. 28. Kalau catatan saya ini 29.
29. Kalau catatan saya 29. Tak apa juga. 6 perkara petunjuk menuju syurga sudah kan? Sudah belum? Tak apa, boleh. Kita ulang balik tak apa. Kalau ikut catatan saya memang 29. Kita ulang balik. Dalam kaedah menyebut kalau kita ulang tidak ada ruginya. Kenapa? Sebab ada kaedah menyebut idza takarrara taqarrara. Apabila berulang ia menjadi kejap, menjadi tetap, menjadi kuat. Wa idza taqarrara tahaqqaqa. Apabila ia kejap, kuat, tetap, maka jadi tahqiq, maka menjadi semakin kuat, semakin benar. Jadi kalau kita ulang itu lebih elok. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah 6 perkara petunjuk menuju syurga. Macam mana kita nak masuk syurga itu? Tafadhal Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala mu'alif wa hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin. Allahumma amin. Sayyidina Ali bin Abi Talib memberikan petunjuk untuk menuju syurga dengan 6 perkara. Beliau berkata, Sayyidina Ali itu dipanggil bab ilmu. Bab. Dalam satu riwayat tapi tidak kuat, Nabi mengatakan begini, ana madinatul ilmi, aku adalah kota ilmu, wa aliyu babuha, Sayyidina Ali lah pintunya. Maksudnya ada satu kota penuh dengan ilmu. Nak masuk kota kena pintu dulu. Orang zaman dulu tak macam kita ni. Macam kita ni kan gombak. Orang zaman dahulu nak masuk ke sesuatu kota dia ada pintu gerbang dia. Besar pintu gerbang dia tu. Dan ditutup dengan pintu yang besar, tak boleh buka sebarangan. Buka pintu tu baru boleh masuk kota tu. Umpama begitu. Nabi mengatakan, akulah kota ilmu. Nak tunjuknya ilmu tu meluas. Walhal ilmu Nabi bukan kota lagi, negeri, negara, dunia, lebih itu lagi. Ini nak bagi kita faham. Wa aliyu babuha, Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Ada sebahagian orang kata ini daripada Syiah. Itu tak apalah, yang penting maknanya betul. Sayyidina Ali pintunya. Baik, kenapa Sayyidina Ali pintu? Sebab Sayyidina Ali banyak tahu hal ehwal Nabi. Kenapa beliau banyak tahu hal ehwal Nabi? Sebab sejak daripada kecil beliau diangkat oleh Nabi. Dan beliau berkawan dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid ni kulit hitam, tapi Nabi sayang dengan beliau. Jadi sejak daripada kecil Nabi nak balas. Balas apa? Balas jasa Sayyidina Abu Talib, pak saudara Nabi. Ingat tak ketika Nabi berumur 8 tahun, 6 tahun dulunya, ketika Nabi berumur 6 tahun, siapa yang meninggal? Mak Nabi, Sayyidatina Aminah. Ketika Nabi berumur 8 tahun, siapa yang meninggal? Datuk Nabi. Jadi ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, umur 6 tahun, baginda dijaga oleh datuknya. Siapa? Abdul Muttalib. Tapi 2 tahun je Sayyidina Abdul Muttalib jaga, meninggal Nabi. Ketika itu Sayyidina Abdul Muttalib ada 12 orang anak. Dalam 12 orang anak ini yang paling sayang dengan Nabi Abu Talib. Tapi walaupun Abu Talib tak kaya macam orang lain. Abu Talib tak kaya macam orang lain. Macam Abbas bin Abdul Muttalib kaya, beliau tidak. Hamzah bin Abdul Muttalib kan, tapi yang paling kaya, yang paling sayang dengan Nabi Abu Talib. Jadi sebelum meninggal, Pak Datuk Nabi Abdul Muttalib minta
memang minta wasiat dan bagi wasiat, nanti yang jaga cucuku ini adalah Abu Talib. Abu Talib yang jaga. Beliau juga ada anak 12 orang. Masya Allah. Ceritanya panjang. Dalam pada tu tetap juga sayang dengan Nabi. Malah beliau sayang dengan Nabi lebih daripada anak-anak yang lain. Sebab itu ketika umur 12 tahun, Nabi merengek-rengek kata orang, merengek-rengek nak ikut Abu Talib berniaga di Syam. Kesian Abu Talib, umur 12 tahun baru nak tinggal, nanti menangis anak saudara bawa. Tu yang ceritanya bila dibawa di Syam kali pertama tu umur 12 tahun, tu yang jumpa dengan Bahira ataupun Buhaira, seorang pendeta yang akhirnya kesan dan realize ini Nabi akhir zaman. Barulah ceritanya panjang. Maksudnya Nabi diasuh oleh Abu Talib. Boleh? Ketika dah habis ceritanya panjang, ketika Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra tu orang yang kaya. Nabi nak balas balik jasa Abu Talib. Lalu diangkatlah Sayyidina Ali tadi tu. Diangkat jadi anak angkat kepada siapa? Kepada Nabi SAW dan Sayyidatina Khadijah. Tu yang jadi anak angkat tu. Bila dah anak angkat, mesti macam bapak dah. Hari-hari tengok muka bapak, hari-hari tengok apa yang bapak lakukan. Itulah sebabnya kalau bab muka dalam kitab Syama'il tidak ada sahabat yang besar-besar meriwayatkan macam mana muka Nabi, macam mana mata terletak, hidung terletak, mulut, macam mana dekat sini Nabi kalau Nabi marah akan timbul urat kat sini. Mata Nabi di sini ada warna merah, hidung Nabi ini seperti bercahaya sebab mancung. Gigi Nabi di depan ni dia seperti terbelah dua. Kalau Nabi senyum seperti cahaya keluar. Mulut Nabi ni cantik, terletak cantik di mukanya. Tidak ada seorang sahabat yang besar-besar meriwayatkan wajah Nabi. Kenapa? Sebab wajah Nabi itu berwibawa, bukan sahaja kacak tapi berwibawa. Orang kalau buka kacak kita pun segan-segan nak tengok kan. Wajah Nabi bukan saja kacak tapi berwibawa, sampai sahabat tak berani pandang wajah Nabi. Lihat macam Nabi, macam tuan-tuan perempuan tala tengok muka saya. Tengok muka saya kan. Sahabat kalau tengok muka Nabi macam ni, tuan-tuan tengok saya buat. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, Nabi panggil, "Ya Abu Bakar," barulah dongak saat labbaika ya Rasulullah, tunduk lagi. Begitulah Sayyidina Umar pun begitu, "Ya Umar," baru tengok saat labbaika ya Rasulullah, tak tahan memandang tala macam tuan-tuan tengok saya lah ni. Tak, bukan begitu, dia banyak tunduk. Sebab wajah Nabi berwibawa. Siapa yang selalu tengok wajah Nabi? Abu Talib, Sayyidina Ali. Sebab itu Sayyidina Ali yang tahu macam mana mata Nabi. Boleh hadirin, ini faedah ni mahal ni, yang saya sebut ni mahal. Kenapa Sayyidina Ali banyak tahu hal ihwal Nabi dan ilmu Nabi? Sebab apa tadi? Sebab diangkat oleh Nabi sejak kecil, yang akhirnya berkahwin dengan siapa? Anak Nabi, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah adalah wanita yang paling cantik, tak ada lawan. Nanti saya akan cerita dekat Radio Aikim. Sekarang saya sudah khatam cerita 4 siri. Sayyidatina Khadijah sudah, minggu lepas Sayyidatina Aisyah, minggu ni insya-Allah Khamis malam Jumaat Sayyidatina Aisyah, minggu satu lagi Sayyidatina Fatimah. Saya baca kisah Sayyidatina Fatimah, naik bulu roma saya. Ya Allah, tidak seperti yang saya faham sebelum ini.
luar biasa, Sayyidatina Fatimah. Tapi tak boleh cerita sekarang, nanti tak didengar nanti. Boleh kita tahu ya kenapa Sayyidina Ali banyak tahu tentang ilmu Nabi dan hal ehwal Nabi, sebab beliau diangkat oleh Nabi sejak kecil. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Sesiapa yang mengumpulkan 6 perkara padanya, nescaya dia tidak meninggalkan usaha untuk mencari syurga dan lari daripada neraka, iaitu yang pertama. Kalau dia tahu 6 ni, dia akan terus cari syurga. Dia tak toleh belakang lah, tak nak masuk neraka. Satu. Yang pertama, dia mengenal Allah SWT lalu mentaatinya. Kita kenal lalu taat. Jangan kenal sifat 20 je. Allah wujud qidam baqa, bagus, tapi kita tak bawa dalam kehidupan. Contohnya sama, Allah ada sifat pendengar. Dengan sifat pendengar Allah mendengar. Maka kita sentiasa jaga perkataan supaya jangan ada yang berbentuk dosa. Gitu. Allah Maha melihat, buat amal walaupun tak dilihat orang, Allah tahu. Gitu. Bawa dalam kehidupan. Itu maksudnya taat. Terus dia mengenal syaitan lalu mendarhakainya, iaitu tidak mengikut telunjuknya. Yang ketiga, dia mengenal kebenaran lalu mengikutinya. Yang keempat, dia mengenal yang batil lalu menjaga diri daripadanya. Ini penting. Ada satu doa yang ada kaitan dengan kebenaran lalu mengikutinya. Jangan tahu je benar tapi tak ikut, tak juga. Dan mengenal batil lalu menjauhinya. Jadi doa ni jangan tinggal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Dihafal ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Baik. Terus yang kelima, dia mengenal dunia lalu menolaknya. Dan yang keenam, dia mengenal akhirat lalu mencarinya. Jadi dunia menolak, dunia yang tak memberi kebaikan. Kalau akhirat lalu mencari. Inilah kita cari ilmu ni. Jangan risau ya, tuan-tuan, puan-puan, jangan risau. Kalau belajar tak faham, jangan risau. Sebab yang penting kita belajar. Bila kita belajar, termasuklah dalam hadis, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang mencari ilmu, memudahkan jalan yang mencari ilmu. Saya tahu pagi ni kan sedap kalau tidur kat rumah ni. Kalau tengok TV ni macam-macam rancangan, tapi berkorban juga tuan-tuan perempuan datang. Bukan ada apa pun, duduk kat sini 1 jam lebih, lepas tu balik. Khairiah tak bagi pun kain pelikat, tak bagi pun kain batik, tapi tetap sabar. Itu namanya sacrifice, pengorbanan. Dia mudahkan jalannya mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk syurga. Masya Allah. Manalah tahu kita masuk syurga sebab majlis ilmu ni. Mana kita tahu. Fahamnya tak seberapa, tak apa. Faham tak seberapa, tapi semangat menuntut ilmu tu. Baik, kita patah balik ke atas ya. Baik, terus kita lihat Allah Ta'ala juga berfirman. Kita ni atas balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Fadhil. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang, iaitu mata mencuri-curi pandang kepada yang haram, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati, iaitu sama ada keinginan untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan. Surah Al-Ghafir ayat 19. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah tahu, buat benda yang baik. Niat pun niat yang baik. Niat yang baik. Tuan-tuan datang majlis ilmu saya ni, majlis ilmu kita ni, mungkin sebahagian orang berniat nak apa? Berniat nak menuntut ilmu, insya-Allah dapat pahala kat situ. Tapi sayang, tambah lagi. Apa dia? Niat saya nak menuntut ilmu,
Kerana dengan ilmu saya tidak akan jahil. Satu. Yang kedua, bila saya datang ke masjid, saya dah boleh beriktikaf. Dua dah pahala. Bila saya datang masjid, saya dapat jumpa kawan-kawan. Tiga, bertali silaturahim. Tiga, bila jumpa kawan, bolehlah saya senyum. Kan senyum tu sedekah. 4 dah pahala. Nanti bila saya masuk masjid, sebelum duduk, dapatlah saya solat sunat tahiyatul masjid. 5 dah pahala. Nanti apa yang Ustaz ajar, saya akan usaha catat. Kalau saya tak tidur lah. Kalau tidur tu cerita lain. 6 dah pahala. Apa yang saya faham daripada pengajian nanti, saya akan amalkan. 7 dah pahala. Ketika nanti saya tahu, saya akan sampaikan. 8 dah pahala. Paling kurang saya duduk dalam majlis ilmu ini 1 jam setengah. 1 jam setengah saya tak mengumpat orang. Maaf ni, 8 dah pahala. Tak mengumpat orang dan tak lara. Itu semua masuk 8 tadi lah. 9 dah tadi kan. Kalau saya duduk di dalam majlis masjid ini, bukankah masjid tempat yang paling baik kata Nabi di muka bumi ini? Saya nak duduk di tempat yang paling baik seperti yang Nabi sebut. Berapa dah? 10. Saya akan niatkan. Ni niat kat rumah ni, belum sampai kat masjid lagi ni. Saya maksud saya niat tadi tu dipasang di rumah. Saya nanti bila masuk majlis ilmu, saya nak niatkan, ya Allah, kalaulah diterima ibadahku datang ke majlis ilmu ni, ya Allah, semoga pahalanya bagi juga kepada mak saya yang sudah meninggal dunia, pak saya yang sudah meninggal dunia. Rangkumkan semua tu. Berapa dah? 11 dah pahala kita. Tuan-tuan, tambah lagi. Masya Allah. Itulah dia. Dengan niat je pun, perbuatan sama je. Ya, banyakkan niat supaya pahala itu lebih banyak. Ini tadi yang dibaca Syekh kita tadi, Allah tahu apa yang dalam hati. Kalau Allah tahu, biar kita yang baik-baik. Sebab yang baik-baik diganjari oleh Allah. Contoh, sejak daripada malam tadi tahu hari ini hari Selasa, setiap Selasa minggu pertama, setiap Selasa kita ada perjumpaan kat sini. Terus azam, saya nak datang majlis ilmu Ustaz Muhadir esok hari. Dah ditulis malaikat dapat pahala. Niat tu. Datang hari ini, pahala kita 10 banding dengan orang lain. Kalau orang lain tiba-tiba datang, tak ada niat, dapat pahala. Pahala datang majlis ilmu, tapi 1 je. Tetapi kalau orang yang beramal, berniat malam tadi, datang kat sini 10. Tengok, itu power, the power of niat, of intention. Nah, itu juga menunjukkan kasih sayang Allah ya. Bila niat baik, terus dapat 1 pahala. Lakukan apa niat baik tadi itu 10 pahala. Bila niat jahat, tak ditulis pahala. Bila dia melakukan kejahatan yang diniatkan itu, ditulis 1 dosa. Cuma jangan dilihat satunya tu. Sebab kadang-kadang satu tu merosakkan semua. 1 belanga susu, 1 je nila jatuh kat situ, habis. Kalau racun, lagilah. Ya. Baik. Daripada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, inna an-nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ma ibadatin tasurruhu. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah seperti anak panah beracun daripada anak panah iblis, iaitu kerana sangat cepat ia membinasakan sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah. Terus Allah akan sebelahnya tu, Allah akan merasakan kemanisan ibadah kepadanya yang mengembirakannya. Riwayat Al-Hakim. Beliau menghukumkan sanadnya sahih. Ya. Yang dikatakan melihat mana-mana bahagian perempuan itu seperti anak panah, maaf ya,
mana-mana perempuan, mana-mana bahagian tubuh perempuan itu, walaupun dia pakai menutup aurat sekalipun, kalau melihatnya dengan pandangan syahwat. Walaupun dia menutup aurat, bertudung, berbaju kurung, tapi sengaja lihat, maafnya, tubuhnya dengan syahwat, itu seperti panah yang beracun. Tamthilan hadis ni luar biasa hebat. Kenapa? Satu, dahlah anak panah kan bukan ketajam, tak beracun pun dah luka dah. Tapi kalau beracun, lagi cepat memudaratkan. Kenapa? Bila panah tu kena badan, kan luka tu di hujungnya pula ada racun, kan racun tu akan kena pada bahagian kulit, termasuk juga bahagian saraf tu kan akan bersirkulate, kan, darah circulate, blood circulation tu, nanti dia akan kena di bahagian ginjal, jantung, menyebabkan orang itu mati disebabkan racun itu. Ya Allah, bahayanya tu, ya. Bahaya yang katanya iblis itu. Kalau iblis yang nampak tak apa, maksudnya kalau iblis yang nampak lah, kita baca ayatul kursi dia takut. Kalau ada iblis, ataupun yang kita dah belajar dulu, apa dia? Bismikallahumma, ingat lagi tu, jangan dilupa tu. Sebelum tidur baca Bismikallahumma. Ceritanya panjang itu kan, saya tak cerita lagi dah 3 kali cerita. Baik, ingat lagi mengaji cerita Bismikallahumma tu? Ingat Cik Weh, Haji Weh? Tanya Haji Weh. Bismikallahumma. Bagi yang baru mendengar, saya ulang sikit lah supaya dapat manfaat juga, ya. Disebut oleh Al-Imam, saya cerita laju je ni sebab dah cerita 3 kali. Disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, cerita satu sekumpulan kafilah Arab, termasuklah tokohnya Harab bin Umayyah, singgah bawa kafilahnya unta, ternakan, barang dagangan, singgah di satu kampung, tapi kampung ni misteri. Pendek saja cerita, jumpa ular. Jaga-jaga kalau jumpa ular di rumah. Kalau jumpa ular warna hitam seperti tak bersisik, jangan dibunuh. Ular, especially warna hitam, dia badan dia licin seperti macam tak bersisik, kan bagi ular kan bersisik je weh. Dia macam licin, jangan dibunuh. Itu mungkin jin tu. Macam mana caranya sebelum nak bunuh ataupun sebelum nak ni? Buat tangan macam ni, baca salamun ala nuhin fil alamin 3 kali. Salamun ala nuhin fil alamin, baca 3 kali. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu syaitan, kalau kamu jin, keluar. Nampak gitu. Kalau dia jin, keluar dia. Kalau dia tak apa, boleh dibunuh lah. Itu bukan jin. Sebab ada di kalangan sahabat, ada hadis sahabat tu ular masuk rumah terus dibunuhnya, mati ular tu, beliau pun menggelupur, meninggal juga dia. Sebab tu adalah jin. Jaga, ya. Baik. Ular warna hitam, tidak bersisik, ataupun licinnya seperti tak bersisik. Buat isyarat dulu. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu jin, keluar dari rumah ini. Ada ular di situ dibunuh oleh sebahagian mereka. Akhirnya marah jin, sebab ular tu adalah jin. Datang esok harinya seorang perempuan, nenek tua, bawa tongkat. Dihentaknya tongkat ke bumi, ke tanah, bertempiaran binatang-binatang lari. Unta, kambing-kambing. Sebab binatang je yang tahu, jin kan, manusia tak nampak. Esok hari datang lagi nenek tua tadi, hentak lagi, bertempiaran lagi. Akhirnya cari binatang, bukan senang cari binatang ni.
tak nak terjadi untuk kesekian esoknya, mereka pun cari orang-orang di kampung tu siapa kenal dengan nenek ni tadi tu. Tanya tak tahu, tanya tak tahu. Last jumpa dengan seorang nenek juga, perempuan juga. Nek, kenal tak si fulana begini-begini? Kenal. Kata nenek tu, itu jin tu, menyerupai manusia. Kenapa nenek ni tahu tu jin? Sebab nenek ni pun jin juga. Nenek ni jin juga. Tapi yang pelik, nenek ni ajar, kalau dia datang, kamu baca ini, akan hanguslah jin itu. Nanti pelik juga, jin mengajar amalan untuk menghanguskan jin. Nah, ini tidak pelik sebab ada hadis yang lain, kisah yang lain. Saya sebut kisah lain dulu ya. Sayyidina Abu Hurairah hairan tengok gandum yang disimpan di Baitul Mal di Madinah. Baitul Mal ni macam tempat, satu tempat menyimpan gandum-gandum lah. Baitul Mal kan untuk orang-orang miskin. Setiap paginya mesti kurang. Setiap paginya mesti kurang. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Sayyidina Abu Hurairah nak tengok siapa pencuri ini. Dia sembunyi dalam Baitul Mal. Tengok-tengok, bila dah malam, ada tangan nak ambil. Beliau tangkap, rupa-rupanya jin dalam bentuk manusia. Kamu yang mencuri, dia mengakui. Esok saya akan bawa kamu jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, takut dia, tak mau dia. Jangan. Saya akan kalau tak kamu, kalau tidak kamu akan ambil lagi. Lalu kata jin ini tadi, saya akan ajarkan kamu satu bacaan. Kalau kamu baca, jin tak berani datang dan ambil. Jin yang ajar jin. Apa tu? Rupa-rupanya Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Jangan dilihat, jangan ditengok kecil Ayatul Kursi ini. Habislah cerita malam tu. Esok pagi beliau bagi tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Lalu kata Rasulullah, yang malam tadi itu adalah jin, dan jin ini pembohong. Jangan percaya dengan jin. Apa yang dia ajar ke, dia cakap, jangan percaya. Sebab tu kita kalau pergi tempat orang yang pandai jin juga, tiba-tiba jin tu bercakap, ajah yang buat kamu ni ajah minah, jangan percaya. Dia suka kita buat kelahi dengan ajah minah je. Walau wajah minah tu baik orang tu. Yang buat kamu ni haji adalah Haji Mat, jangan percaya. Sebab jin ni pembohong. Kata Nabi, jin tu pembohong. Tapi yang diajar malam tadi tu betul. Yang diajar malam tadi betul. Maksudnya jin memang ada mengajar yang betul. Sudah masuk balik cerita tadi tu. Kata jin dalam bentuk nenek ni tadi, kalau dia datang, kamu baca Bismikallahumma, tu je. Bismikallahumma, Bismika dengan namamu, Allahumma ya Allah, itu. Akhirnya mereka pun baliklah. Esok hari datang lagi nenek itu tadi itu. Bila dia datang, sebelum dia menghentakkan tongkat ini, salah seorang yang pergi kemarin tu, semalam tu, ingat pesanan nenek tua tadi tu. Dia pun baca Bismikallahumma. Ketika itu juga jin tu menggelupuk. Nah, sebelum dia hangus, jin tu sempat tendang yang nama Harab bin Umayyah yang saya cerita tadi tu. Harab bin Umayyah mati, meninggal dia. Bila dia meninggal, akhirnya mereka pun meneruskan perjalanan. Dibawa mayat Harab tadi tu, akhirnya dikuburkan di satu tempat yang sangat remote daripada orang lain. Tak ada kubur kat situ, tapi tak boleh bawa sebab nanti mayat membusuk. Ditanam di situ. Habis ditanam, mereka pun beredar. Ketika nak beredar tu, ada dengar jin bersyair. Jin pandai syair juga jin tu. Dalam bahasa Arab pula tu, malu kita dengan jin. Apa syair beliau? Apa syair jin? Wa qabru harbin bi makanin faqrin
walaisa qurba qabri harbin qabru. Siapa yang ustaz-ustazah yang mengaji bahasa Arab, ilmu arud namanya, ada satu namanya Bahar Rajas. Bahar Rajas. Orang Arab kalau menulis dia bukan sembarang macam kita buat syair jugalah. Apa dia contoh syair? Apa dia Syekh Halim contoh syair? 2-3 itu sajak kan, 2-3 kucing berlari tu. Tak ingat pantun. Pantun. Macam pantun lebih kurang juga. Pantun 2-3 kucing berlari. Tak. 2-3 lebih kurang gitulah. Jadi tu namanya apa ni? Sajak. Kita sebut sajak kan. Itu sebenarnya bahasa Arab tu sajak. Sajak tu di belakang tu bunyi sama. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu sajak namanya. Ini Bahar Rajas. Kalau contoh kita menghafaz syair dalam bahasa Arab, dia ada rhythm, dipanggil rhythm ya. Mustafailun 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 mustafailun. Dia macam gitu. Dia macam orang menyanyi juga. Dia pun baca tadi. Syair tu dibaca oleh jin. Wa qabru harbin, kubur Harab bin Umayyah. Bi makanin faqrin, di tempat yang remote, isolate daripada orang, isolated, tempat yang tak ada orang. Bi makanin faqrin, tak ada orang. Walaisa, dan tidak ada qurba, dekat, qabri harfin, kubur Harab ini qabru, kubur. Tidak ada dekat dengan kuburnya, kubur. Ini syair ini, yang ini nazam ini kalau dibaca 3 kali tak boleh, dia mesti ada silap. Sebab dia hampir sama-sama. Wa qabru harbin bi makanin faqrin wa laysa qurba qarbil harb. Itu bagus sekali, itu dah terni. Wa qabru harbin bi makanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Okey, lepas. Wa qabru harbin bi makanin faqrin wa laysa qurba qarbi harbin qarbu. Lepas juga saya. Ini nak menentukan. Yang ketiga ni lepas tak lepas. Wa qabru harbin bi makanin faqrin wa laysa qurba qarbi. Ada dengar? Saya bukan buat tu, dia jadi lagu tu. Wa laysa qurba qarbin qab wa laysa qurba qarb wa laysa qurba qabri harbin qarbu. Bukan qarbu, qabru. Tengok. Dia kalau 3 kali ulang mesti ada salah satu silap. Tadi kan 2 lepas. Dia lagu tu. Dia bukan dia buat-buat. Hantu ke? Ada bukan hantu kan? Dia jadi dia dekat-dekat sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Ya Allah, jagalah pandangan. Mari kita lihat apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Mari kita lihat ibadah menurut Imam Al-Ghazali. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Muqaddimah Minhaj Al-Abidin surat 2 dan 3, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ibadah adalah buah, yakni hasil daripada ilmu. Maksudnya bila kita belajar, buatlah ibadah. Apa dia ibadah ni? Kita belajar ni kan, nanti lepas ni kita akan baca buku ni. Lepas kita baca buku ni, tu namanya ilmu. Ibadah lah, buatlah. Nanti kita solat sunat rawatib nanti. Itu. Kita belajar tentang adab. Terus kita praktik adab. Gitu. Itu maksudnya buah ataupun hasil daripada ilmu. Faedah daripada umur. Umur yang berfaedah buat amal ibadah. Hasil jernih payah hamba-hamba Allah Subhanahu Ta'ala yang kuat. Barang berharga daripada awliya Allah. Wali-wali Allah. Jalan apa mencapai tahap wali? Sebab mereka beribadah. Terus jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa. Kalau nak tahu kita ni bertakwa ke tak, banyak tak ibadah kita. Balasan untuk orang yang luhur, orang yang ikhlas. Tujuan orang yang memiliki tujuan mulia. Apa dia tujuan yang mulia? Akhirat. Itu tujuan yang mulia. Petanda orang yang mulia. Kalau kita nak tahu kita ni mulia tak di sisi Allah, tengok ibadah kita. Perbuatan orang yang berani melakukan kebajikan. Pilihan orang yang waspada, jalan kebahagiaan dan jalan menuju ke syurga. Ibadah tu jalan menuju ke syurga, tapi kena betul lah ibadahnya tu. Sebab tu penting didasari dengan ilmu.
Untuk menuju tujuan tersebut merupakan suatu perjalanan yang amat sulit, penuh liku-liku, halangan dan rintangan banyak sekali yang harus dilalui, cubaan yang selalu mengelilingi, berbagai macam musuh yang harus dihadapi. Musuh yang paling kuat ketika beribadah ni bukan manusia, bukan syaitan. Macam saya sebut tadi tu, kalau syaitan, setakat syaitan yang mengganggu manusia tu kan, contohnya yang di dalam tubuh tadi tu, baca ayatul kursi dengan yakin, baca bismikallahumma insya-Allah. Tapi ada satu namanya nafsu. Namanya nafsu. Ingat lagi tak yang saya sebut? Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari sebut ada 3 nur, 3 cahaya yang masuk dalam hati kita. Ingat? Semua. Nah, ini ada kaitan dengan merdeka. Kan kita merdeka semalam tu. Merdeka yang sebenarnya kalau kita bebas daripada nafsu, hawa nafsu, ya. Baik, ada 3 nur yang masuk dalam hati manusia. Satu, nur intibah. Nur intibah. Intibah ni perhatian, sedar, itu maksudnya kesedaran, intibah. Kita malas jadi rajin, malas solat jadi rajin, tak nak solat jadi mahu solat, selalu buat maksiat kembali pada taat, selalu keras hati jadi lembut. Itu namanya nur intibah. Intibah ni adalah perhatian, maksudnya kita segera sedar, itu maksudnya intibah. Alhamdulillah lah nur tu. Kalau kita konsisten, Allah akan bagi nur yang kedua, namanya nur iqbal. Nur iqbal, I-Q-B-A-L, Iqbal. Nur Iqbal ni lah yang kata merdeka. Merdeka diri daripada hawa nafsu. Sebab musuh yang merdeka diri daripada musuh. Musuh yang paling besar hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu tu, hawa tu lah yang tak elok, bukannya nafsu. Nafsu tu elok. Nafsu kan ada 7. Paling bawah tu apa? Nafsu ammarah, naik atas lawwama, atas lagi bagus mulhamah, atas lagi mutmainnah, dia makin bagus ya. Kemudian radiyah, kemudian kamilah, kemudian paling tinggi mutakamilah. 7 nafsu ni, 2 je yang tak elok paling bawah tu. Nafsu ammarah, selalu suruh kita buat jahat. Yang kedua tu bagus sikit, lawamah, dia kutuk diri dia. Dia tahu dia tak solat, tapi dia sedar, dia kutuk, apalah saya tak solat ni, astaghfirullahalazim, dia pun solat. Tapi esok tak solat lagi, dia tak kuat. Tapi dia dah lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama, ketika dia mengumpat orang, dia tak rasa salah pun. Itu amarah lah tu. Lawamah, dia mengumpat orang, kemudian dia sedar, astaghfirullahalazim, tak patut saya buat macam ni. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Tak tahan sejam je. Lepas sejam ada lagi cerita baru. Dia lawamah, dia tak konsisten. Boleh? Yang iqbal yang kedua ni lah yang namanya orang itu merdeka. Nafsunya dirinya merdeka daripada nafsu. Barulah yang ketiga, kalau dia konsisten, cahaya ni lebih terang. Namanya cahaya wisal. Wisal, waw sad alif lam. Wisal ni maksudnya sampai, wusul, sampai. Boleh ya, kita ulang balik. Pertama, cahaya intibah, kesedaran, daripada tak taat kepada taat, daripada keras hati jadi lembut, daripada tinggalkan kefarduan dia dah mula balik. Banyak buat maksiat, dia dah mula repent, dia dah mula bertaubat. Kalau dia konsisten, dia akan dapat cahaya yang kedua, namanya iqbal. Cahaya ini artinya, iqbal tu maksudnya datang. Apa yang datang? Datang kebebasan. Dia sudah merdeka, merdeka daripada musuhnya, dan musuhnya yang paling kuat adalah nafsunya. Barulah yang ketiga, kalau dia dah bebas, Allah akan bagi dia wisal. Wisal ni sampai. Dia berasal dari perkataan wasala, sampai. Wusul itu
Itulah namanya ma'rifatullah. Tapi kadang-kadang orang tu dah sampai dah. Orang tu dah sampai ke wisal. Tapi kerana environment yang dia duduk, kerana handphonenya, kerana persekelilingnya, turun balik jadi intibah. Kadang-kadang hilang intibah, jadi larah habis dah. Dia turun naik. Kerana itu kena jaga. Sebab itu kena duduk dalam majlis ilmu macam ni selalu. Jangan agak-agak kalau tempat rumah kita duduk sekarang selalu maksiat. Sebab apa? Sebab kawasannya kawasan hiburan contohnya, memang orang suka berhibur. Kalau boleh pindahlah, belilah rumah lain, carilah rumah dekat Khairiyah ni, hari-hari dapat dengan kuliah. Baik. Terus, sedangkan orang yang mahu diajak untuk ibadah agar sampai tujuan tersebut sedikit. Bahkan orang yang mahu menolong pun juga sedikit. Ya, kerana itu jaga-jaga. Carilah teman-teman yang baik. Ini teman-teman baiklah ni. Kita ni. Terus, Sayyidina Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahwa." Syurga dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Riwayat Muslim. Ya, betul. Kita kalau nak buat maksiat kan senang je. Tapi kalau nak buat baik ni ada je halangan. Nak datang ke majlis ilmu ni, waktu tu pula anak sakit contoh ya, bukan kata benda anak sakit tu tak elok. Waktu tu jugalah tong gas meletup. Waktu tu juga pipe bocor. Ada je. Jadi minta ya Allah mudahkan jalan kami menuntut ilmu. Baik. Sekarang kita lihat yang sebelah. Daripada tafadhal Ustaz Alim. Daripada yang atasnya tu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli bani adama hadzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mash wal famu yazni wa zinahu at-taqbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukadzibuhu. Setiap anak Adam ada bahagiannya daripada zina. Zina ni dalam bentuk yang umum ya. Kalau zina yang itu na'udzubillah lah. Tapi zina ini zina yang umum. Contohnya zakat. Zakat ada yang khusus, ada yang umum. Zakat yang khusus apa dia? Yang kita bagi itulah. Kita bagi zakat tu zakat lah tu. Orang kaya zakat perniagaan. Kita setiap bulan Ramadan, Syawal kan, Ramadan dan Syawal kan zakat fitrah. Ada yang berkebun zakat tumbuh-tumbuhan, ada yang zakat ternakan binatang. Itu zakat khusus. Zakat yang umum sesuatu yang memberi kebaikan pada orang lain. Sebab itu kalau kita doa kunut, kalau boleh ya jangan guna Allahumma hdini. Baca Allahumma hdina fi man hadait. Sebab na tu untuk kami, termasuk suami, isteri, anak-anak, kaum keluarga. Dengan kita sebut na tu itulah namanya zakat. Apa maksudnya? Orang lain pun dapat manfaat. Sebab tu kita Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal kalau tak pun guna na tadi tu. Zakat lah tu. Itu zakat dari segi umum. Boleh ya? Terus, kedua mata berzina dan zina keduanya adalah melihat, iaitu kepada sesuatu yang haram. Kedua tangan berzina dan zina keduanya adalah memegang, iaitu kepada sesuatu yang haram atau menggunakannya secara salah. Kedua kaki berzina dan zina keduanya adalah berjalan, iaitu ke tempat yang haram. Mulut berzina dan zinanya adalah mengucuk, iaitu sesuatu yang haram. Hati menginginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkannya, iaitu kepada melakukan zina atau mendustakannya, iaitu dengan tidak melakukannya. Riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Ini nak tunjukkan anggota-anggota badan jangan berbuat maksiat. Ada seorang melihat seorang yang lain berjalan pergi ke masjid.
tak bawa touchlight dan tak bawa obor ataupun colok, tapi di hadapannya seperti ada cahaya. Masya Allah, dia berjalan seperti ada cahaya di hadapannya tu, walaupun tak bawa apa, lampu jalan pun tak ada juga, tapi seperti diterangi cahaya. Lalu itu dilihat orang setiap hari, sebab dia pergi masjid setiap subuh, dia pergi masjid setiap subuh. Orang tanya, tanpa orang bagi tahu apa yang dilihat. Dan banyak kali dia perhati orang ni kalau pergi masjid seperti cahaya berjalan ke depan, dan dia dapat tahu kat mana jalan. Dan orang tu tanya tanpa dia bagi tahu ada cahaya tu, ya Tuan Syekh, apa yang Tuan Syekh baca ketika pergi ke masjid? Dia tak bagi tahu pun cerita tadi tu. Lalu Tuan Syekh ni jawab, dia baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma ja'alni nura. Itu doa dia. Dan doa yang kita baca hafal masa kecil itulah dia. Setiap kali nak pergi masjid baca yang ini. Ini khas doa dia pergi masjid ni Haji Wei, khas untuk masjid. Masjid Surah sama tempat kita nak solat tu, tubik saja daripada rumah baca selalu. Baca Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura, dengaranku, wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min amami nura wa an yasa wa an yamini, kanan tu nura wa an yasari nura wa min fawqi, atasku nura, cahaya, wa tahti wa min tahti nura. Last rangkum semua, Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan aku ni nur, cahaya. Cahaya betul. Tapi baca dengan yakin dan tahu maknanya. Ini doa ni masa kecil kita dah dibelajar kan, masa kecil doa ni. Saya hafal doa ni masa kecil. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa an amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Baik, mari kita lihat hadis ini. Tafadhal Salim. Hadis ini menunjukkan bahawa zina berpunca daripada mata, iaitu penglihatan. Mari kita lihat footnote 67. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba 'ala bani adama haddahu minaz zina adraka dhalika la mahala fazina al-'aini an-nadharu wa zina al-lisani al-mantiqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dhalika kullahu wa yukadzibuhu. Sesungguhnya Allah SWT telah menulis bahagian daripada zina ke atas setiap anak Adam. Dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Maka zina mata adalah melihat, dan zina lidah adalah bercakap yang sesuatu yang haram, nafsu menginginkan dan bersyahwat, kemaluanlah yang akan membenarkan perkara itu semua atau mendustakannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hatinya ingin tapi terjadi betul tak zina tu, itu terpulang pada kemaluannya. Nauzubillah dari. Baik, mari kita sambung menjaga anggota untuk menerima anugerah daripada Allah. Fadhal. Menjaga anggota untuk menerima anugerah daripada Allah SWT. Kamu hendaklah memperhatikan semua anggota badanmu dengan merenung apakah perbuatan yang sepatutnya ia lakukan dan apakah anugerah yang diharapkan daripadanya, supaya kamu dapat menjaganya sesuai dengan anugerah yang diharapkan itu. Oleh itu, jika anugerah itu sangat besar, maka kamu juga perlulah menjaganya dengan cara yang lebih bersungguh-sungguh. Untuk itu, kaki diharapkan akan berjalan ke dalam
di dalam kebun dan di dalam mahligai di syurga. Nanti kita kan insya-Allah masuk syurga sama-sama, ya Allahumma amin. Tangan diharapkan dapat memetik buah-buahan dan dapat mengambil minuman di dalam syurga. Kadang-kadang tak payah petik pun, dalam syurga teringin nak makan. Teringin nak makan buah anggur, terus datang buah anggur kat situ. Buah anggur seedless pula tu, seedless. Tak ada biji. Baru ni saya tengok satu YouTube, ada orang tu makan anggur, sebelah ni anggur biasa, sebelah ni katanya anggur daripada Jepun, harganya RM200. Ya Allah, saya terkejut tu, saya tengok video tu dia makan anggur biasa seedless yang lebih kurang harganya dalam 8-7 ringgit macam tu lah. Satu lagi hijau ni pun hijau, anggur daripada Jepun katanya, besar-besar ni anggur tu. Kalau tak silap saya harganya RM218. Saya pun, anggur apa harga macam ni? Baik beli yang ni banyak-banyak sedekah kat orang. Tapi nak tunjuk je kan, bukan kata cerita membazir, tidak. Dia pun makan. Dia nak bagi tahu, kita nak tahu dah juga apa yang dia nak cerita ni. Anggur tu besar-besar anggur tu. Dia pun makan macam biasa anggur, tapi bila makan ni sampai apa dia punya expression muka dia tu lah. Ya Allah, macam tu lah. Juicy, apa lagi perkataan dia sebut? Berayak, lemuk, apa tak tahu dah saya pun. Tapi nak tunjuk menikmati tu. Macam tu, ya Allah. Tuan-tuan, saya duk fikir, Allah, itu baru kebun di syurga, di dunia. Katanya orang Jepun kalau menanam dia tak sebarang. Mana-mana ranting-ranting tu yang betul-betul yang kualiti baru dia jaga. Yang lain tu dipotong-potong. Tak macam kita sekaligus kan. Saya pun tak tahu lah. Ada anggur besar mana pun, 48 ke 43 biji dikira. Harganya Syah Halim 200. Saya fikirkan, ya Allah, kalau fikiran ni baik beli ni banyak-banyak, sedekah ke orang. Tapi tak salah. Apa salahnya kalau dah banyak duit? Why not? Ni nak merasa kesedapan. Biar kita nanti fikir, kalau dalam dunia lah macam ni, akhirat tu macam mana tu? Ini tak ada lawannya di hari akhirat. Dan yang pelik, makan di akhirat dia tak mual. Dia tak mual. Kawan ni tadi, dia bila dia makan dia terlalu manis, dia kata sampai dekat dia macam something, kerana baru sebiji. Oh, Masya Allah, saya tak tahu dah. Mungkin tuan-tuan dah rasa kot no. 200 lebih. Ya Allah. Tapi itulah dia. Yang nama kualiti itu memang begitu. Baik. Begitulah juga untuk semua anggota badan yang lain. Di syurga nanti ingat dia terus ada. Teringat nak makan kambing pam, terbaik punya kambing tu, Batang Pinang. Kalau yang ni Allah, apa nama, daging yang mahal kata orang tu. Maaf ni, saya bukan nak cerita dunia ni, nak bawa pada akhirat. Apa nama Syekh Hadim yang kata orang daging tu di Jepun? Wagyu. Haji Wei rasa kau ni, dah rasa Haji Wei ni. Kita nak sebut berbeli lidah. Katanya Haji Wei, ya Allah, serupa macam tadi tu. Macam mana dia ternak tu, Allahu alam. Tapi nak tunjuk gini, di dunia memang ada yang terbaik. Saya difahamkan Haji Wei katanya, saya tak tahu ni, jangan pula singgah beli nanti. Kalau ada duit silakan. Katanya bila makan dia macam cayak dalam mulut. Betul kan dia? Haji Wei kata betul. Bila makan dia rasa tak perlu dikunyah sangat, dia macam cayak. Lagu mana tak tahu. Saya sebut sajalah. Nak tunjuknya dalam dunia ada mahal itu. Hak ni lawan akhirat tak ada. Beratus-ratus, beribu-ribu kali sedap, kita pun tak tahu. Senang cerita masuk syurga lah sama-sama. Nanti bila masuk syurga sama-sama, Haji Wei habaq ke Amba. Oh, Ustaz hari lagi sedap.
Memang insya-Allah semua kita masuk syurga insya-Allah. Cumanya nanti syurga tu kan ada bertingkat-tingkat. Kita kalau boleh jangan minta syurga alang-alang, minta syurga Firdaus. Tu yang guru kami Syekh Nurul ajar doa, minta terus. Apa dia? Ya Fattahu ya Wahhab, adkhilna jannata bighairi hisab, adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Ya Fattahu ya Wahhabu, wahai Allah yang membuka Fattah. Ya Wahhab, wahai Allah yang mengurniakan. Adkhilna, masukkanlah kami jannatal firdaus, syurga Firdaus, bighairi hisab, tanpa hisab. Masuk syurga pula tu tanpa hisab lagi. Syurga Firdaus kan ada Rasulullah di situ. Jangan minta ya Allah, minta syurga hak paling rendah pun tak apa. Saya masuk syurga, jangan. Kalau minta terus. Nanti Allah akan bagi, tengok kita punya kebaikan di dunia lah. Sebab tu kita baca buku ni ada tujuan saya ni. Apa tujuan saya? Supaya kita masuk syurga Firdaus. Kenapa? Ada Thauban ni buat baik dengan Nabi. Nabi banyak hamba-hamba yang buat baik dengan Nabi. Antaranya Thauban. Satu hari kerana beliau baik sangat dengan Nabi, khidmat Nabi, tolong ni dan sebagainya, Nabi kata, salni, mintalah apa-apa pada saya. Dia segan. Esok hari Nabi tanya lagi, salni, mintalah pada saya. Segan juga. Dan untuk hari ketiga dia nekat. Esok hari kalau Nabi Nabi minta, saya minta, aku nak minta betul-betul. Minta borong nama dia, minta borong. Hari ketiga Nabi jumpa lagi, salni, minta. Kali ini dia minta. Dia kata apa? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Tu je, minta borong. Ya Rasulullah, saya minta pada Tuan untuk mendampingi Tuan dalam syurga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta untuk teman Tuan dalam syurga. Ini nama minta borong. Bukan minta rumah, minta harta. Tak, minta mendampingi Nabi dalam syurga. Satu, sudah pasti masuk syurga. Kan Nabi dalam syurga. Dua, syurga Nabi syurga mana? Firdaus. Lalu Nabi katakan, a'inni ma talabta bi kathrati sujud. Nabi tawaduk ya. Tak, sebelum tu Nabi kata, ghairuh, yang lain kot. Tak, yang itu ya Rasulullah. Nabi kata lagi, mungkin yang lain, ghairuh, tak, yang ini ya Rasulullah. Dia jawab balik. Nabi katakan 3 kali suruh. Ini 3 kali ditegaskan. Lalu Nabi dengan sikap tawaduk, baginda kata, bantulah saya atas apa yang kamu nak minta ni dengan banyak sujud. Apa maksud banyak sujud? Banyak solat. Kalau setakat solat 5 waktu sehari semalam tak banyak. Sebab tu ada solat rawatib. Tambah lagi solat apa kita belajar tu? Nawa. Kan 3 solat sunat ada 3 kategori. Satu rawatib. Apa dia? Yang qabliyah dan ba'diyah. Yang kedua nawafil. Apa dia nawafil? Yang tidak ada, yang bukan wajib. Tapi ada waktu. Contoh solat sunat isyraq, solat sunat duha, awwabin, tahajud, tasbih, lagi istikharah, lagi hajat, lagi last witir. Satu lagi solat namanya, ingat, tatawu'at, tatawwu' ataupun mutlak. Contoh sekarang ni Kak Ajah tadi dah sembahyang dah solat duha, contohnya dah buat dah 8 rakaat ke 12 rakaat dah habis dah. Habis saya mengajar ni, solat apa nak buat? Tak ada apa solat. Sekarang sunat mutlak. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sebut sunatan.
usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, cukup. Kalau tak pun usalli sunnatan Allah, sah, boleh. Tapi biarlah lengkapnya usalli sunnatan lillahi ta'ala. Nama solat tak, solat sunat gitu, itu namanya mutlak. Nabi kata banyakkan untuk solat sunnah. Baik, sikit lagi sebelum kita baca kitab ini, ya. Baik, teruskan Ustaz Halim. Mata diharapkan dapat melihat zat Allah SWT dalam syurga tanpa ada persamaan dengan melihat makhluk, kerana tidak ada nikmat sama ada di dunia ataupun di akhirat yang lebih besar daripada melihat zat Allah SWT. Baik, mudah-mudahan kita dapat lihat. Allahumma amin. Kita baca dulu footnote 69. Tafadhal. Melihat Allah SWT di syurga bukanlah bermaksud Allah SWT berada di syurga, kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahawa Allah mawjudun bila makan. Allah SWT wujud tanpa tempat. Di syurga nanti penduduk syurga akan melihat zat Allah SWT tanpa cara, iaitu kafiat, dan tanpa tempat, iaitu makan. Macam kita ni mudah-mudahnya ni, tapi tak ada tempat mana. Macam kita lihat bulan dalam bilik. Bulan tu dalam bilik ke? Kita lihat bulan dalam bilik, dalam bilik kita. Bulannya di mana? Bulannya di luar. Sama juga. Bukannya Allah dalam syurga yang kita lihat dalam syurga tu. Macam mana? Wallahu a'lam. Masuk syurga dululah. Wallahu a'lam. Sebab soalan ni payah nak jawab. Sebab Allah tidak serupa dengan makhluk. Baik, terus. Oleh itu, mata yang diharapkan untuk mendapat nikmat yang paling besar itu sangat patutlah dijaga bersungguh-sungguh dan tidak dinodai dengan melihat yang haram. Baik, kita baca footnote dulu, Syekh Halim. 70 tu tashbih, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. 71. Inilah itikad Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazira. Pada hari akhirat itu muka, iaitu orang yang beriman, berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Baik, yang terakhir untuk kita bincangkan hari ini, perlunya muraqabah. Teruskan. Orang beriman bukan sahaja perlu menjaga dan mengawasi anggota zahirnya, malah lebih penting menjaga dan mengawasi hatinya, kerana ia raja kepada seluruh anggota yang lain. Ya, betul. Hati kalau kita dapat tackle, yang lain akan ikut. Macam raja jugalah. Kalau dapat tackle raja, Islam yang raja, yang lain jadi Islam juga. Di sinilah perlunya muraqabah, iaitu merasakan selalu diperhatikan oleh Allah SWT setiap detik dan saat, yang akan menjadikan insan memiliki kesedaran untuk sentiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, sama ada perintah dan larangan yang zahir maupun yang batin. Yang zahir solat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu. Yang batin ikhlas, tawadu, sabar. Ia akan menjadikan insan sebagai hamba yang selalu dalam syariat Allah SWT dalam gerak dan diamnya, ketika bersama orang lain atau bersendirian, ketika dilihat oleh orang atau tidak dilihat, dalam keadaan kemewahan atau kesimputan hidup. Perhatikanlah firman-firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW berikut. Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 33, surah 33 ayat 52. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan ilmu Allah mengetahui di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat yang keempat. Allah SWT berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ada bersama kamu berdua untuk menjaga dan memelihara. Aku mendengar dan melihat. Dibetulkan memelihara tu ya. Memelihara. Spelling typo ya. Allah SWT berfirman lagi,
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surah Al-Qaf ayat 16. Allah SWT berfirman lagi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah SWT mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Surah Al-Ghafir ayat 19. Mata yang khianat ni kadang-kadang nampak okey je, tapi tiba-tiba dia menjeling ke, dia ni tu ya. Maksudnya dilihat aurat orang, dilihat keaiban orang, itu satu. Yang kedua, mata ni juga dia pandai macam merendah-rendahkan orang. Mata sebab mata tak ada apa pun, tapi dia kenyit mata ke macam mana ke, dia sebenarnya nak merendahkan orang. Itu termasuk khianat mata. Baik, muraqabah ni sangat penting ya. Saya teringat dulu waktu mengaji di UIA, exam. Kita kan semua exam dulu, SRP, SPM. Kan ada yang datang jalan pemeriksa dipanggil cikgu tu. Tu namanya muraqib. Muraqib, orang yang memeriksa. Jadi kita dalam keadaan tak berani. Kalau nak menipu lagi tak berani. Nak apa panggil orang? Apa istilahnya? Exam meniru, nak meniru kebuh kat mana tak berani. Straight lah kita jawab. Tu namanya dalam keadaan muraqabah. Apa pun yang kita lakukan dapat ditengok CCTV ke, tambah lagi muraqib yang datang tadi tu. Kita jadi takut dia buatnya. Itu namanya keadaan muraqabah. Inilah dia. Hati kita ni sentiasa tahu Allah melihat. Memang Allah melihat pun, tapi perasaan tu ada. Itu namanya muraqabah. Kita habiskan yang di sini ya. Ini pun dah last untuk kita masuk fasal ketiga nanti minggu depan. Kita habiskan dulu. Muraqabah. Muraqabah termasuk salah satu daripada maqam ihsan. Maqam ihsan tu dah bagus dah, tapi muraqabah dalam maqam ihsan tu ada lagi muraqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, maka sekiranya kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Riwayat Muslim. Melihat Allah ni merasakan keberadaan Allah. Jangan kita melihat Allah ada macam makhluk besar, cantik, bercahaya, wangi, tak. Itu cahaya kereta tu. Wangi tu wangi haji sebelah tumpah punya wangi. Allah bukan begitu. Yang dikatakan melihat ni seolah-olah kita memang melihat kebesaran Allah, merasa kebesaran Allah. Itu perasaan tu dirasai. Baik, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, iaitu nasihat-nasihat. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya dekat denganmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Dan jika mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan boleh melakukannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Pen-pen iaitu pencatat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.
Riwayat At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Pen-pen telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dulu orang tulis pakai dakwat basah. Ni celup, ni buluh ni dicelup dalam dakwat hibr, namanya hibrah namanya, baru ditulis. Dakwah tu kering kan, basah kan. Maksudnya pen telah diangkat, dakwat lembaran telah kering. Maksudnya apa? Semua dah dalam ilmu Allah. Jangan takut. Maksudnya manusia nak bagi manfaat, kalau Allah dah tetapkan mudarat, tetap mudarat. Kalau manusia nak bagi mudarat, kalau Allah dah bagi manfaat, tetap kebal. Tidak. Yakin dengan Allah. Salah satu yakin dengan Allah, kita beramal dengan kalimah Allah. Apa dia kalimah Allah? Al-Quran. Amal. Jangan kita minta tolong orang yang sembarangan. Maaf ya, yang guna jin, syaitan yang tak ni ke, memang dia dapat tolong, tapi yang tolong tu apa? Jin juga. Kadang-kadang dia tolong bukannya sekejap, bukannya berterusan. Contohnya orang tu sakit, jin tu pun negotiate dengan jin yang dalam tubuh orang tu, bagilah dia sembuh seminggu, lepas seminggu datang lagi, bayar lagi duit. Maaf ya, maafkan saya bukan cerita siapa-siapa ni. Kalau nak pergi juga jumpa dengan orang-orang yang pandai ilmu perubatan Islam dan sebagainya ya. Di samping itu kita yakin dengan ilmu, dengan Allah tadi, kalimah Allah. Contoh tadi ringkas dia, bismikallahumma. Satu lagi, amalan ni baik. Kadang-kadang ada orang yang kasar dengan kita. Kadang-kadang anak-anak yang kasar. Satu amalan ni insya-Allah kita ijazahkan pada semua. Sebab ramai kita menghadapinya, iaitu menghadapi orang yang kasar. Hati orang tu kasar. Siapa pun degil. Maaf ya. Anak-anak, kadang-kadang bapa anak, kadang-kadang mak anak, jiran-jiran dan semua. Yang penting degil. InsyaAllah amalan ini, kata guru kami, ini kalau untuk anak-anak yang degil ni insyaAllah mujarrab, insyaAllah. Tapi kena yakinlah. Kita mohon pada Allah dengan kalimah Allah Al-Quran, iaitu dalam surah Yasin. Satu ayat, tuan-tuan pun selalu baca ayat ini, saya bacakan ya. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu dibaca dalam dua waktu. Satu, ketika matahari nak terbenam, maksudnya sebelum nak maghrib. Sebelum nak maghrib tu, katalah maghrib sekarang 7.20, pukul 7 tu boleh baca lah. Sebab kita nak baca banyak ni. Yang kedua, baca tengah malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. Jangan Jumaat malam Sabtu ni, Khamis malam Jumaat, tu baru namanya malam Jumaat. Ketika baca tu niat, ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku. Niat siapa anak-anak tadi yang agak tak payah sebut perkataannya tak elok ya, yang agak keras hati tu. Termasuk juga, ya Allah, lembutkanlah hati abang ngajiku, suami. Boleh. Ini memang khas untuk lembut hati, tapi lebih mujarab untuk semua, mujarab lah sebenarnya, tapi asalnya untuk anak-anak yang degil. Baca 313 kali. Sebelum baca 313 kali tadi tu, baca dulu suratul Fatihah 5 kali. Tolong diingat ya. 5 kali itu diniatkan, satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kepada para alim ulama semuanya. Sebut alim ulama saja cukup. Alim ulama hadis, fiqh, tasawuf, para wali-wali Allah. Niat saja alim ulama sudah mencukupi ya. Yang ketiga, niat untuk para syuhada. Syuhada, orang yang mati syahid. Sudah. Yang keempat, untuk ibu bapa. Ibu bapa jangan tinggal, karamah ibu bapa ni.
Yang kelima untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Saya ijazahkan amalan ini untuk tuan-tuan, puan-puan amalkan, dan saya ijazahkan bagi juga pada kawan-kawan lain yang berhajat, untuk mudah-mudahan mohon pada Allah supaya hati siapa pun dilembutkan oleh Allah. Niatkan dulu sebelum membaca tu, niatkan dulu. Jadi membacanya pada dua waktu ya. Satu sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib pukul 7 tu dah cantik dah, sebab kita nak baca panjang. Yang kedua pada tengah malam Jumaat. Malam Jumaat tu pukul 12 tu cantik dah, sebelum nak tidur ke ataupun dah tidur bangkit sekejap, bangkit. Kalaulah tertidur pukul 3 pun tak apa baca, tapi paling bagus tengah malam Jumaat. Sebelum membacanya, baca dulu 5 kali Al-Fatihah. Fatihah yang pertama niatkan untuk Rasulullah SAW. Yang kedua untuk para alim ulama, termasuklah para awliya, termasuk para muhaddithin, para fuqaha, ulama-ulama tasawuf semuanya tu dia. Yang ketiga untuk syuhada, orang yang mati syahid, syuhada, termasuk syuhada Badar, syuhada Uhud, perang-perang dalam Islam tu barakah, mereka barakah sebab mereka tak mati. Orang yang syahid tak mati, maksudnya mati jasad dia lah, rohnya mereka mendapat rezeki di sisi Allah. Yang keempat, mak dan ayah, mak ayah kita semua, barakah mereka, dan yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Dan seterusnya muslimin dan muslimat, tu yang kelima tu. Baca sebanyak 313 kali. Kenapa 313? Itu namanya tafa'ul. Tafa'ul, T-A-F-A'-U-L, tafa'ul. Tafa'ul tu apa? Ambil berkat. 313 adalah bilangan apa tu? Para Rasul. Satu qaul, satu pendapat. Pendapat lain kata 314, pendapat lain 315. Boleh? Saya ijazahkan semua sekali. Tuan-tuan semua saya terima. Kami terima ijazah. Nanti amal dulu untuk diri sendiri sebelum mengijazahkan orang. Yang paling bagus amal dulu. Amal dulu 7 hari berturut-turut ke. Lepas tu kalau nak ijazahkan orang, baru rasa mantap. Jangan balik ni terus ijazahkan, jangan dulu. Kecuali ada kawan-kawan yang tengok kita ni, saya dengar Ustaz Muhammad ada kongsi amalan, boleh tak kongsikan? Silakan kongsikan ya. Tapi suruh dia sebut saya terima. Baca Fatihah sekali ya, untuk guru-guru yang telah mengijazahkan. Yang mengijazahkan kami ni Ustaz Hanif Ghazali. Beliau anak murid Syekh Nuruddin. Sekarang buka sekolah di Merbok, di Kedah. Beliau memang terlibat sepenuh masa dalam pengubatan Islam. Beliau, tolonglah diingat namanya, Ustaz Hanif Ghazali. Ustaz Hanif Ghazali. Bila nak mengamalkan ni, tak salah baca Fatihah sekali untuk beliau, sebab beliau yang ijazahkan kita kan. Tak salah. Boleh saya ulang balik supaya jangan keliru ya. Tolong kalau keliru, kalau tak jelas, tanya dengan kawan-kawan nanti. Baik ya, bacaannya adalah salamun qawlan mir rabbir rahim. Ulang lagi. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. 313 kali. Dibaca pada 2 waktu, sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, dan malam Jumaat tengah malam itu. Sebelum membacanya, baca dulu 5 kali surah Al-Fatihah. Pertama untuk Rasulullah SAW, kedua untuk para alim ulama, ketiga untuk para syuhada, orang mati syahid, yang keempat untuk ayah dan ibu, yang kelima untuk muslimin dan lengkap, masya-Allah. Baik.
Mari kita khatamkan dulu Syekh Halim daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun keadaanmu. Riwayat At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis hasan. Haitsu kunta bermaksud dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, gembira atau ketika ditimpa bencana. Baik, apa maksudnya ni? Bertakwa jangan lari daripada syariat Allah. Itu maksudnya takwa. Apa dia? Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Teruskan, Ia juga bermaksud di mana pun berada, sama ada ketika orang lain melihat kamu atau ketika mereka tidak melihat kamu. Imam Al-Haddad berkata, muraqabah atau mengawasi diri itu adalah daripada maqam lisan, maqam ihsan. Sesiapa yang meneliti dirinya dengan sifat muraqabah, nescaya akan membuahkan perasaan gentar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta malu kiranya dia melihat dirinya melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala atau tidak membuat sesuatu yang diperintahkannya, namun merasa berat untuk mengerjakan sesuatu ketaatan dan merasa malas untuk menunaikan suatu ibadah ataupun membalakannya khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta lalai daripada mengingatinya dan berbakti kepadanya. Mari kita lihat yang terakhir, kisah Sayyidina Umar. Kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dan budak kecil pengembala kambing. Abdullah bin Dinar berkata, satu hari aku keluar menuju Makkah bersama Umar bin Al-Khattab. Kalau diingat, Umar bin Al-Khattab. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Umar bapaknya bernama Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar bukan bapaknya bernama As-Siddiq. Tidak, itu gelaran. Diingat ya. Baik. Kami berhenti sebentar di tengah perjalanan untuk berehat. Ketika itu kami melihat seorang budak kecil sedang turun dari bukit. Dia adalah seorang pengembala kambing. Ketika bertemu dengannya, Umar berkata, wahai pengembala, jualkanlah kepadaku kambing ini seekor. Budak itu menjawab, aku hanya pengembala yang menjaga kambing ini. Kambing ini kepunyaan tuanku. Umar mengujinya, nanti beritahu saja kambing ini dimakan oleh serigala. Budak itu menjawab kembali, jika itu yang aku katakan nanti, jadi di mana Allah? Masya Allah, tengok ya. Bayangkan, mengembala kambing kan jauh daripada tempat-tempat masjid. Kan mengembala kambing jauh di padang pasir. Mestilah tak jumpa orang belajar ilmu macam ni, macam kita ni. Itu pun dia ingat Allah. Itu yang Sayyidina Umar menangis dibuatnya. Terus mendengar jawapan itu, Sayyidina Umar menangis. Dia menghampiri budak itu, membelinya dan memerdekakannya. Budak tadi itu bukan budak kecil. Budak dalam istilah ni adalah dia budak kecil dan hamba. Budak kat sini maksudnya hamba. Bukan budak saja-saja tu, tidak. Tu yang Sayyidina Umar beli tu dan merdekakannya. Sayyidina Umar berkata kepadanya, kata-kata kamu tadi membebaskan kamu dari penghambaan di dunia. Semoga nanti di akhirat kata-kata kamu itu dapat membebaskan kamu daripada seksa api neraka. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Ia adalah wallahu a'lam, yang berarti hanya Allah sahaja yang maha mengetahui ataupun paling mengetahui. Baik, kita berhenti kat sini. Mari kita tengok kitab ni sekejap. Tolong diingat nanti kat ajar. Tulis dulu supaya jangan lupa. Intaha Al-Khairiyah. Berapa hari bulan kita ni? 1 bulan. Oh, 1 dah kita ni. Masya Allah. Cepat betul masa berlalu. Baru terasa 2020. Ni dah bulan 9. Ya, mengajar. Ya. Ya. Abdullah bin Dinar. Orang lain. Bang Haji tanya Abdullah bin Dinar, apakah beliau itu Malik bin Dinar? Tidak. Malik bin Dinar ini zaman tabi'in, selepas zaman Sayyidina Umar. Malik bin Dinar ini katanya dahulu adalah asalnya seorang putera raja.
kalau tak silap saya nah. Jadi dia akhirnya dia pernah melihat burung, dia melihat ulat dalam batu. Jadi dia pun belajar di situ. Ulat dalam batu tu pun dapat rezeki. Ulat dalam batu. Siapa tahu dalam batu tu ada ulat? Akhirnya dia meninggalkan kehidupan mewahnya, menjadilah kehidupan sederhana. Sebab dia lebih merasa ketenangan bila hidup bersederhana begitu. Tapi bukan begitu saja, belajar ilmu agama. Terutama sekali belajar fiqah, belajar tauhid dan tasawuf ni. Akhirnya beliau menekuni ilmu tasawuf. Dan jadi seorang wali Allah. Nah, salah satu juga riwayat macam mana beliau, saya lupa antara dua tu ya. Satu lagi yang perompak tu. Yang perompak tu Fudail bin Iyad, tu cerita lain. Fudail bin Iyad satu kategori juga, satu tabi'in juga dengan Malik bin Dinar. Betul, Malik bin Dinar adalah seorang putera raja. Fudail bin Iyad itu perompak. Fudail bin Iyad, beliau pun unik juga. Jadi orang yang baik ketika nak merompak. Bila nak merompak, beliau perlu menaiki satu tembok tengah malam. Tiba-tiba terdengar ada orang tahajud malam baca ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Beliau bila dengar ayat ni terus terpanah dengan ayat ini, terus insaf. Bila masa lagi masuk ayat tadi tu, bila masa lagi orang yang beriman itu akan lembut hatinya, ingat pada Allah. Ketika dia memanjat tu, jatuh dia, diluluh hati dia, terus dia terpanah taubat. Dalam kegelapan malam dia pun nak mencari kat mana dia boleh mententeramkan jiwanya. Akhirnya masjid. Waktu tu masjid gelap, tak ada lampu waktu tu. Dia pun menangis. Kat mana dia sembunyi? Dekat mimbar, kat mimbar masjid. Bila dah nak subuh di Baghdad, cerita ni nah, Tok Siak datang. Kan nak buka lampu semua sekali. Bila Tok Siak masuk, dengar bunyi orang menangis. Dia pun rapat, suluh muka. Fudail bin Iyad, Allah, lari dia. Sebab Fudail bin Iyad ni beliau perompak. Allah bagi dia kekuatan 10 orang lelaki. Kalau beliau pergi, beliau boleh kalahkan 10 orang. Sebab tu orang takut. Kalau ada kafilah perdagangan, mereka akan bagi tahu, jalan ni jangan dilalu, ini Fudail ada kat situ. Fudail. Sebab tu orang takut kalau dia pergi dua je. Satu kill, yang kedua destroy. Fudail bin Iyad ni ganasnya masya-Allah. Suluh-suluh Allah Fudail, walaupun Fudail tengah menangis tu. Allah Fudail, cabut lari. Bila cabut lari, berlari keluar daripada masjid, bertemu dengan sekumpulan orang yang nak pergi masjid. Pasal apa hang lari? Kata dia ni, dalam masjid kita ada Fudail. Mereka pun, apa Fudail? Allah, cabut lari je. Sebab Fudail ni akan merompak orang. Akhirnya terkenal dalam sejarah ketika itu, subuh akhir disebabkan Fudail. Seorang tak berani nak rapat. Akhirnya mereka rapatkan ramai-ramai, tak boleh jadi ni. Kalau lagu ni habis, macam mana nak sembahyang? Lagu ni ramai-ramai pergi jumpa Fudail. Kalau kata dia react, kita terkam dia kan lagu benar kan. Dalam berani-berani takut. Dalam berani-berani takut juga. Fudail kan kuat. Akhirnya main rapat semula ramai-ramai tadilah. Habis subuh lambat dibuatnya di masjid tu. Ramai-ramai tengok Fudail kat situ. Ya Fudail, dia kurang bahasa ya. Buat apa ni? Fudail menangis lagi. Menangis. Dari segi menangis tu, menangis yang insaf betul. Menangis ikhlas lah. Bukan air mata buaya kata orang tu, bukan.
Fudail. Akhirnya Fudail kata, tu betul aku bertaubat sekarang. Oh, bila dengar Fudail bertaubat, masing-masing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Gitu. Kita orang mukmin, kata Nabi, kalau dapat berita yang mengembirakan, bertakbir. Ya, saya pernah dulu di Kuching balik. Bila saya balik, saya habis berceramah, pergi ke rumah seorang ustaz berhampiran dengan masjid. Tiba-tiba ada seorang datang bertatu, orang Iban bertatu, dibawa oleh kawan dia. Saya tanya kenapa. Kawan dia kata, ustaz, dia nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Tengah-tengah berdiri macam tu, tak sempat nak masuk masjid sebab saya nak balik dah. Dia nak masuk Islam dan dia nak minta saya Islamkan beliau. Saya pun ramai-ramai, saya kata, mari sini semua, mari kita raikan saudara baru kita ni. Jadi saya suruh dia ikut saya, buat tangan macam ni. Saya tanya dulu apa nama, background semua sekali. Sekarang betul-betul ikhlas ni? Betul, alhamdulillah. Baik, ikut saya nak. Asyhadu, macam biasalah, jangan terlalu laju sangat. Allah, kalau tak perlu Allah, dulu. La, ikut kondisi dia tu, sebab dia memang tak tahu apa semua. Baru kita translate. Habis translate, kita cakap sedikit, jangan banyak, 2-3 minit. Saudara sudah Islam semua sekali, begini kena jaga. Saya pun bagi tahu dengan ramai-ramai, tuan-tuan, sunnah Nabi ini satu kegembiraan, maka marilah kita bertakbir. Saya takbir tu, takbir tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang itu maksud saya. Tiba-tiba yang ramai takbir raya pula dah. Allah. Saya pun buat rentak. Tak perlu takbir raya sebab ni dah takut lama berdiri. Itu nah. Kalau kita dapat kegembiraan, sunat bertakbir. Macam tadi kan orang masuk Islam, saya kata mari kita bertakbir, saya lead. Kalau tak, jadi takbir raya. Yang itu je kita. Itu kisah Malik bin Dinar tadi. Ini bukan Malik bin Dinar, ini Abdullah bin Dinar. Boleh kita sekejap 5 minit, 10 minit lah. Syekh Halim ada kitab ni? Ada. Kita lihat solat sebelum Zuhur, sebab kita nak solat Zuhur nanti ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu muka surat berapa kat sini ni? Belum. Ini kita tak baca kulit ke kulit kan? Tak kan? Mari lihat sebelum Zuhur sama-sama supaya nanti kita dapat solat Zuhur. Muka 27. Baik. Solat sunat sebelum solat fardu Zuhur, fadilatnya diharamkan daripada api neraka. Muka surat 87. Nanti Kak Ajah tolong tanda ya. Yang dah kita baca tu kita tak baca dah. An Ummi Habibah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqul man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haramahu Allahu 'alan nar. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau adalah isteri Nabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur iaitu qabliyah dan 4 rakaat selepasnya iaitu ba'diyah, Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat, hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi sedikit berbeza, iaitu hadis daripada Sayyidatina Ummu Habibah juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhuri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Sesiapa yang menjaga, iaitu mengamalkan solat sunat 4 rakaat sebelum solat fardu zuhur dan 4 rakaat selepasnya, pasti Allah akan mengharamkan api neraka untuknya. Yang kedua, pintu langit terbuka. Ni kalau ada hajat sebelum zuhur nanti minta doa kepada Allah. Hajat tu kan. Terus waktu pintu langit terbuka, daripada Sayyidina Abdullah bin As-Sayyib
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla az-zuhr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa hubbu an yas'ada li fiha amalun salih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat 4 rakaat selepas tergelincir matahari sebelum solat fardu zuhur, dan baginda berkata sesungguhnya ia adalah waktu dibukakan pintu-pintu langit ketika itu, dan aku suka sekiranya amalan solehku diangkat padanya waktu itu. Langit sebenarnya ada pintu, cuma kita tak nampak. Antara waktu dibukanya waktu sebelum zuhur. Nah, ia tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhr wa rak'atain qabla al-ghadati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunat 4 rakaat sebelum solat fardu zuhur dan 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur. baik, waktunya sebelum zuhur, bilangannya 4 rakaat. Cara mengerjakannya muka surat 90 ada 2 cara. 1, 2, 2. Cara kedua 4 rakaat sekaligus. Tengoklah macam mana kesesuaian masjid itu dan kita datang lambat ke datang cepat ya. Cara pertama dulu, mula-mula kerjakan dahulu 2 rakaat dengan menyebut qabliyah. Tolong diingat ya, sebut qabliyah dulu. Usalli sunnat adh-dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama al-kafirun, kedua al-ikhlas. Habis salam, bangun lagi muka surat 91 untuk mengerjakan 2 rakaat lagi dengan lafaz niatnya tanpa menyebut qabliyah. Usalli sunnat adh-dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Nak baca surah silakan, tak nak baca pun tidak mengapa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnat adh-dhuhri 4 raka'atin. Qabliyatan kena sebut lillahi ta'ala. Catatannya untuk cara kedua ini boleh memilih sama ada melakukan tahiyat awal atau tidak. Tak nak tahiyat awal pun tak mengapa juga. Kalau saya selalunya tak ada tahiyat awal. Dan sembahyang ini ada satu lagi fadilatnya. Fadilatnya tuan-tuan lihat pada muka surat. Jangan tinggal. Sembahyang ini sebelum zuhur 4 rakaat ni, kalau kita kerjakan ia seperti mengerjakan 120,000 rakaat solat. Jangan tinggal tu. Hadisnya pada muka surat 138 hadisnya. Jauh ya 138. Saya bacakan hadisnya. Fadilat 4 rakaat zuhur sama dengan 4 rakaat lepas Isya. Hadisnya di atas tu. Arba'un qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-isya wa arba'un ba'da al-isya ka'idlihinna min lailatul qadar. Muka surah 138. Sila Syekh Hadim. 4 rakaat sebelum zuhur seperti sama pahala melakukannya selepas Isya. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas Isya. Dan 4 rakaat yang dilakukan selepas solat Isya seperti sama pahala melakukan pada malam Lailatul Qadar. Cuba lihat catatan muka surat 139. Satu rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Allah. Oleh itu 4 rakaat yang dikerjakan selepas solat Isya itu menyamai 120,000 rakaat solat yang dilakukan pada malam lain selain malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, bermakna setiap hari insya-Allah kita boleh dapat 240,000 rakaat dengan mengerjakan betul, satu hari kita boleh dapat pahala seolah-olah mengerjakan 240,000. Kenapa? Sebelum zuhur 120,000 pahalanya lah. Selepas Isya 120,000. Jangan tinggal. Baik, setakat ni dulu kita pun dah masa. Maaf ya, saya tadi memang bercadang 10.30, tapi kalau tak baca buku ni tak rasa sedap pula. Tuan-tuan dah baca dah. Jadi nanti
minggu depan kita tak baca ni dah. Kita akan baca selepas zuhur pula sampai atas habis ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.